Dan you tak banyak duit. Dan saya kata confirm, garanti saya bagi 1 million bila di Hawaii. Saya tak bagi tiket, you kena sampai sana. Berapa orang akan cari jalan untuk sampai sana? Angkat tangan, say I. Naik basikal ke, berenang ke, betul? Sebab you tahu, I'll get that, I'll make sure I reach there. Rompak bank tak lah. Pinjam orang ke, betul-betul? Sebab fokus kita nak. Kalau kita tak nak, fokus kita salah, kita akan fokus katalah susah, apa jadi? Every single thing yang susah dan menyusahkan akan wujud dekat depan mata kita. So life is very simple. Kajian mengatakan 10 top billionaire dalam dunia, hanya 3 yang belajar habis dan ada CGPA yang tinggi. 7 adalah tak habis belajar. 7 tak habis belajar. Stanford University, dia kaji 100 orang yang paling berjaya dalam dunia. 68% dia cakap adalah orang yang tidak ada qualification. Yang lain tu mungkin belajar habis. Tapi yang 68% ni tak belajar habis. Tapi mereka boleh build dan jadi multi-millionaire. Apa point dia? Point dia adalah kejayaan seseorang bukan bergantung kepada siapa lecturer dia. Mana universiti dia belajar. Mungkin itu membantu sedikit sebanyak keyakinan you. Tetapi tidak menentukan you boleh jadi usahawan yang berjaya. Siapa faham angkat tangan? Say I. Spesies usahawan yang berjaya. Saya nak tunjukkan anda beberapa contoh wajah-wajah dia. Boleh? Siapa nak tengok angkat tangan? Say I. Kita tengok screen. Pernah tengok orang ni? Habis belajar? Tanya orang sebelah, habis? Okey, kita tengok next one. Macam? Dia ada PhD dalam telefon? Tak. Kita tengok next one. Dekat sekolah ada belajar degree in Facebook. Oh, CGPA dia berapa? Tak tahu. Dia tak habis belajar ada. Cakap orang sebelah, tak habis belajar ada. Next one. Bukan kata tak habis belajar universiti. Sekolah pun tak habis. Masuk sekolah menengah sebab nak meniaga surat khabar majalah sekolah. That's it. Lepas tu selamat Hari Raya. Sekarang running like 100 over different companies. Bukan dia run pun, orang lain runkan. Boleh handle so far? Bukan saya kata siapa yang tengah belajar tu suruh berhenti. Jangan salah faham juga. Kejap lagi dia kata, Dr. Azlan kata berhenti. Bukan. Itu bukan point dia. Point dia adalah nak bagi anda faham. Ada sesuatu kasih. Ada 10 benda kejap lagi saya beritahu anda. Apa point dia untuk anda faham dan bawa balik dan ingat. Supaya anda boleh guna dalam hidup anda dan dalam bisnes anda. Berapa orang nak point tu? Angkat tangan, say I. Terima kasih. Yang tak angkat tangan tu, mana you tak berminat nak belajar? Kesian. Cakap orang sebelah, kesian. Dalam nak berjaya, salah satu prinsip Think and Grow Rich Napoleon Hill cakap, nombor 1 nak berjaya, mestilah ada keinginan yang sangat tinggi. Siapa ada keinginan yang tinggi? Yang kata say I. Kalau ada keinginan tinggi, you nak, chances are semua benda boleh cari jalan. Setuju? Tak payah pergi Wisma Yakin untuk cari keyakinan. Tapi kalau you tak ada keinginan yang tinggi, sedikit masalah pun, you akan terplay on. Kalau you faham apa itu terplay on. Boleh? Next, kita tengok the next one. Siapa? Orang ni saya jatuh cinta dengan dia minggu ni. You tanya wife I, tiap-tiap hari saya tengok video dia sekarang. Tiap-tiap hari saya tengok macam mana dia bercakap, macam mana dia handle, apa yang dia punya inspirasi. Sebab there's something I'm building now, moving towards international global technology punya platform, education platform. Sebab saya mengajar, saya run advertising agency, saya juga mengajar as a passion, membantu ramai orang untuk build business. Dan saya dapati, kalau saya boleh ajar formula sebagaimana pengalaman saya macam mana build business, lebih ramai orang boleh berjaya, lebih banyaklah masalah ekonomi boleh diatasi. Berapa orang faham perkataan say I? Jack Ma, tuan-tuan dan puan-puan, sekolah pun tak habis. Dia kata dia habis lah, tapi dia apply masuk universiti Harvard 3 kali, Harvard tak terima, dia kata. Dia belajar, nak tahu tak macam mana dia belajar bahasa Inggeris? Siapa nak tahu perkataan say I? Dia tak pernah belajar luar daripada China. Dia belajar bahasa Inggeris. Dia tengok masa tu pada tahun 70-an, ramai orang Mak Saleh datang ke China. Dia dapati bahasa Inggeris bagus, so dia nak belajar. Macam mana dia belajar? Dia pergi kerja dekat satu hotel, Marriott ke Hilton ke. Dia kerja untuk bawa turis Mak Saleh ni untuk tengok keliling bandar. 9 tahun, macam itulah dia belajar bahasa Inggeris. Dan lepas 9 tahun, dia mengajar orang bahasa Inggeris, jadi cikgu bahasa Inggeris pula. Sekarang, one of the billionaires. Just like that. Bukan just like that lah, of course.
Dia cakap satu benda. Dia start 1999 sampai sekarang. Kalau dia punya minda ni dia tak boleh kuasai, apa nak dikuasai, kejap lagi saya beritahu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam diri manusia, minda kita ada satu benda yang saya panggil dia sebagai biawak. Apa itu biawak? Satu analogi yang saya bagi, negativity. Cuba buat macam ni. Bila kita nak buat something, ada masalah, dia akan cakap, tak payah buat lah. Susah. Kalau tengok orang lain berjaya, dia akan cakap, dia boleh lah, bapak dia siapa? Kalau dia tengok orang lain capai sesuatu, dia kata, alah. Those negativity. Kalau you nak hidup life you, nak tengok dia berubah, you kena kuasai those. Ini namanya kuasai minda. You kena kuasai those negatif. Ramai orang, dia bukan tak ada knowledge. Dia tahu nak buat macam mana. Marketing semua dia pandai. Tapi, benda ni yang menghalang dia. Atau bahasa lain saya panggil sebagai fear. Apa dia? Fear. Fear menghalang dia untuk berjaya. Saya faham kata say I. Ini Jack Ma. Silakan next. Amancio Ortega, tuan-tuan dan puan. This is founder, billionaire, own Zara daripada Spain. The richest man in Spain, top 10 billionaire. Nombor 4 billionaire dalam dunia. So, you rasa dia belajar sampai mana? Ada masuk UKM? UITM? UTM? Tak, tuan-tuan. Sekolah menengah aja. Tanya orang sebelah macam. Point dia bukan pasal sekolah nak beritahu. Point dia ialah, sesiapa pun boleh build whatever dia nak build. Starting dia adalah, kalau you kuasai mind you. You kuasai the choices yang you ada dalam life. Nak atau tak nak. Nak rempuh ataupun mengundur. Simple as that. That's starting point dia. Okay? So, the next person, anda tengok orang ni. Agak-agak yang buat dia sustain dan make sure Tony Asia ni adalah berjaya, adakah sebab dia pandai dalam accounts ataupun kunci dia adalah mind dia adalah sangat bagus dan sangat kuat dan sangat emotional dia sangat kuat nak make sure dia berjaya. Mind dia sangat kuat. Betul-betul? Dia nak juga. Dia nak juga. Cuba buat, dia nak juga. Cuba buat, dia nak juga. Dan 80% of success lies on the mentality. Bukan pasal dia pandai, strategi pandai, most people tak pandai. Tak tahu macam mana. Tapi mentality dia tu yang buat dia nak juga. Dan dia cari jalan. Saya faham. Angkat tangan, say I. Tengok anda cara angkat tangan. Cara anda angkat tangan, kita dah tahu chances anda nak berjaya. At this point. Serius. Saya kalau mengajar, saya tengok orang tu angkat tangan lemah macam ni. Berat. Sebab orang yang berjaya, saya lihat, mereka tak macam tu. Mereka nak, dia hentam. Dia cari jalan. Dia fikir kemudian. Macam mana nak jadi, kemudian. Nak dulu, dia buat dulu. Saya faham angkat tangan, say I. Dah improve sikit. Next. Tan Sri Said Mokhtar Buhari pun sama, mentality dia macam mana. Next, Robert Koch. Next, Datuk Maznah, ni kawan saya. Next, Datuk Amir, kawan saya. Anda lihat orang-orang ni, anda akan dapati pattern yang sama. Dan saya mengkaji billionaires dalam dunia sebab saya nak jadi billionaire. Dulu nak jadi millionaire, kaji millionaire. Dah kaji, dah faham dah, alhamdulillah, dah capai millionaire. Multi-million. Sekarang nak faham macam mana nak be billionaire. Dan saya start kaji. Apa dia buat? Ada 10 benda, kejap lagi saya share. Okay, itu my last thing. Special for the day yang saya tak pernah share kat mana-mana. Okay. Tepuk tangan pun macam nak meninggal berat. Okay, so ada 10 formula. Tulis. Kalau anda nak tulis lah. Kalau anda rasa this is something very good for you, write down. Bumi Purna Success Formula ada 10. Nombor 1. Nombor 1 adalah desire. Nombor 1 apa? Bahasa Melayu, keinginan. Keinginan. Desire ni dia mestilah keinginan yang fire up ataupun keinginan yang membakar. So balik sini, tengok sini. Siapa sini pernah kadang-kadang balik ni kelas ni lagi akan semangat, lepas tu lepas 2-3 hari jadi lemau? Ada tak? Siapa rasa dia adalah macam tu kadang-kadang? Kadang-kadang je. Angkat tangan, say I. Kenapa? Sebab, okey, siapa sini nak capai level yang usahawan yang sangat berjaya, sangat-sangat berjaya? Angkat tangan, say I. So, mesti ada matlamat kenapa you nak capai, betul? Saya, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, masalah kewangan semua tak ada. Masalah saya adalah nak kuruskan badan. For the past few years. Dan kalau siapa yang perasan, kalau perasan lah, tak ada banyak turun, baru 16-17 kilo je turun. Daripada 136 sekarang 120, 119, 120, sekarang fluctuate, tapi saya tahu dia akan go next level 110, next adalah 100, next adalah 75, that's my target.
Dan saya tahu dah formula dia kenapa saya dulu gagal beberapa kali fail tak boleh kuruskan badan. Sama juga kenapa ramai orang tak boleh capai jutawan. Sama je. Sebab apa? Siapa nak tahu angkat tangan say I? Kita tak bakar diri kita tiap-tiap hari yang burning desire, yang benda ni penting. Kita tak ada benda yang cabar kita. Kita tak ada benda yang bakar. Macam ni, pergi gym hari ni, besok balik, okey, besok pergi lagi, lusa, minggu ni okey. Minggu depan dah lemau. Especially bila nampak asam pedas masa lemak cili api. Kita lupa fokus kita tadi. Kita lupa. Kita apa? So apa saya buat kali ni? Berbeza. Saya ada orang-orang yang tulis kat komen kat saya, apalah mamat ni gemuk. Saya print screen, gambar dia, muka dia, komen dia. Dia cakap apalah ni kau badan besar. Saya ambil gambar dekat Facebook, komen dia semua saya sikot dalam phone saya. Saya ada satu folder khas. Kata-kata cabaran dan negatif. So apa saya buat? Setiap hari kalau saya rasa saya lemau, macam saya tak makan nasi sekarang sebab saya nak make sure saya drop dengan cepat. Saya makan sayur, minum air banyak. Tapi pada hari-hari yang saya rasa macam saya lemau, saya akan buka balik komen-komen tu dan cakap, minta maaf saya guna bahasa semak saya orang Melaka, bahasa dia gasor sikit. Macam celaka ke dah masa. Hawa kau kutuk aku. Boom! Saya fokus balik. Ada hari-hari kita ni lemau, tuan-tuan. Kita ni manusia biasa, belum lagi jadi malaikat ataupun jin. Ataupun syaitan yang tak pernah putus asa. Sikap syaitan yang boleh diikut yang tak putus asa tu. Kita ni ada kadang-kadang lemau. Siapa setuju? Angkat tangan say I. So nombor satu, kita mesti ada burning desire. Nombor satu, sampailah dia jadi auto satu hari nanti. Saya percaya orang-orang yang dah berjaya hari ni, billionaire, dia possibly ada auto mode. Tapi untuk orang yang baru nak start, you kena cucur. Cuba ulang. Cucur. You kena tambah dengan minyak tanah. You kena cari orang. Cabar aku sekarang. Cari orang yang boleh mencabar you sama ada senyap atau tidak. Bukan lepas berjaya nak pukul dia. Tak. Just jadikan dia alat untuk mencucuh semangat kita. Saya berfaham kata say I? Saya percaya siapa yang nak berjaya, ada tak orang pernah hina you? Ada tak kegagalan yang menyekat hati you, emosi jiwa you? Ada tak? Mungkin ada orang yang dulu girlfriend tu you suka nak pinang dia, mak dia tak suka sebab you tak berjaya. Contoh, ambil gambar mak tu. Tampal dekat atas katil tu. Bangun pagi tengok, aku mesti nak jadi jutawan. Ni cakap based on pengalaman sendiri. Okey, so yang pertama, kita mesti ada high desire. Kita kena cari jalan nak bakar dia, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak bakar, dia tak jadi. Dia akan lemau. Lama-lama api itu akan malap. This is very serious, important issue yang ada pada ramai entrepreneur. Tak kisahlah dia bumi ke, dia tanah ke. Ini isu awal. Mula-mula you nak start. Saya faham perkataan say I. Hari ni datang berkobar-kobar, terbakar, bawa kemah nak tidur kat sini sampai malam. Sebab kelas kat sini hari ni 2 hari, betul? Dahsyat gila. Datang ada yang daripada jauh untuk nak masuk macam-macam kelas kat sini. Which is very good. Terbakar. But then, macam mana you nak sustain kebakaran tu? You perlukan kebakaran terbuka. You perlu orang cabar you. Some people perlukan tu. Some people dia tak perlu orang yang cabar. Dia sendiri bukan cabar diri dia sendiri. Saya faham kata say I. Some people apa yang dia nak ni terlampau besar, yang dia tak hirau langsung pasal benda lain, dia nak tu juga. Lain orang ada lain sebab dia. We call it emotional drive. Cari dia punya why. Cari kenapa you nak berniaga. Bukan pasal, aku nak berniaga sebab bos aku tu bodoh, aku nak berhenti. Jangan. Jangan. Sebab nanti bila kita buat bisnes ni, kita dah tak ada benda pembakar. Bos tu jadi pembakar dia. So, cari sebab yang besar. Lebih besar daripada sebab benda yang simple. Contoh, aku nak berjaya, aku nak bina keusahawanan, aku nak buat banyak duit sebab apa? Cari something yang personal. Especially usahawan yang baru. Kenapa? Bisnes tu tak boleh jadi kalau bukan orang yang membuat bisnes tu, yang drive bisnes tu. Saya bersetuju angkat tangan say I. Kalau you sendiri tak bersemangat, bisnes tu takkan ada semangat. Sebab semangat bisnes tu datang dari pemilik bisnes tersebut. Saya faham angkat tangan say I? Only you could drive your business at semula-mula. Bila you dah start growing, you dah start run a big company, dah ada system, you ada team, itu dah lain cerita. But still you kena drive dia orang kadang-kadang. Okay, mesti ada vision you yang start tinggal situ. So nombor 1 adalah desire. Nombor 2, be tough. Be tough. Jadi orang yang kenyal. Tough. Jangan senang sangat lembik. Sikit-sikit main biola. Tahu main biola? Bila orang telefon, minta maaf cik,
you punya ni kita tak nak lah, reject. Kelab pelanggan nak beli tak jadi. Sorry, kita tak suka produk you. Menangis 40 hari.